Aduh, dah usah. Apa nanti? Nasi. Dia kencing juga kan? Ha? Ada kencing juga kan? Oh. Ini tu ha. Kita cakap nasib baik boleh. Tapi dah nanti kan benda ni tak boleh usik. Anak dia main hentang macam tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dulu majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير. Berbahagia Tuan Imam, pegawai masjid, ngurusi dan barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat
yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah izin, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah pertemukan kita dalam ruang dan peluang ini. Moga-moga perjalanan kehidupan kita akan menjadi suatu yang dipandu dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, makna syukur pada Allah Subhanahu wa taala ni, dia bukan sahaja dijelmakan dengan perbuatan, bahkan ia juga perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kalimah syukur diletakkan di sisi Allah dengan kalimah hamdalah, yang kita seringkali lafazkan ketika mana kita dapat berita sesuatu yang baik-baik. Kita dapat berita yang baik, kita akan ungkapkan kalimah alhamdulillah. Benda baik kita dapat, kita akan cakap alhamdulillah. Kita dapat keputusan SPM baik, alhamdulillah. Anak kita dapat masuk matrikulasi, alhamdulillah. Kita diberikan kesihatan yang baik, alhamdulillah. Ini maknanya tanda kita bersyukur. Dan biasanya bila kita bercakap, melafazkan kalimah hamdalah, ianya akan diterjemahkan juga dengan anggota badan, perbuatan. Biasanya orang yang bersyukur, dia akan melaksanakan semua perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur dengan nikmat aku tambah. Tapi siapa yang tidak bersyukur, yang kufur dengan nikmat aku, Allah tidak menyebut dengan kalimah kurang nikmat, tak. Siapa yang syukur, Allah tambah. Yang kufur, ingat kata Allah, azab aku pedih. Sepatutnya orang yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Yang tak bersyukur, Allah kuranglah nikmat. Itu akal kita. Tetapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Yang tak syukur, azab aku pedih. Ada bentuk peringatan di sana. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah ketika mana Allah kekalkan kita dengan nikmat kesihatan, syukur. Hari ini kita boleh main masjid, masjid dibuka, kita boleh main masjid, kita boleh jemaah di masjid, kita boleh duduk dengar kuliah di masjid, kita ada masa untuk duduk di masjid, kita tak gopoh-gopoh nak balik, kita ada ruang, masa, peluang, nikmat yang Allah bagi ni, syukur. Tak ada dah satu perkataan yang lebih baik melainkan alhamdulillah. Tuan-tuan, syukur tak dengan hidup kita? Syukur. Apa yang kita ada, cukup. Ini maknanya syukur. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah sebut pada kita, di antara sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa ini di antaranya, kata Sayyidina Ali, apa dia? Ar-ridha'u bil qalil.
Syukur, belajar redha dengan apa yang kita ada walaupun sikit. Itu tanda orang yang bersyukur. Orang bertakwa, orang yang nak dapat nikmat Allah, yang Allah akan tambah nikmat yang Allah sebutkan tadi ni, la in syakartum la azidannakum, yang Allah nak tambah nikmat ni, kena belajar bersyukur. Tuan-tuan, apa hak kita ada? Redha. Dah. No? Hari ini Allah bagi kita peluang pekerjaan. Walau gaji tak tinggi mana, tapi syukur. Sebab apa? Banyaklah hikmah yang terkandung di balik syukur kita ni. Walau gaji tak tinggi, tapi rumah dengan tempat kerja dekat, kos sara hidup tak tinggi sangat. Tuan-tuan, nampak tak? Berbanding orang yang tinggi, orang yang gajinya berat juga, besar juga, tapi dia duduk di ibu-ibu kota. Nak pergi kerja susah, tempat kerja dengan rumah susah, kena bangun pukul 4:30 pagi. Ada kawan saya tuan-tuan, dia duduk di Putrajaya. Putrajaya tu, dia kerja di Kuala Lumpur, di belah-belah Kuala Lumpur, Pekan, Bandaraya Metropolitan Kuala Lumpur. Dia keluar kerja 4:30 pagi. Tuan-tuan, Allahu Akbar, 4:30 pagi keluar dah. Tuan-tuan, dia sampai rumah pukul 10:30 pagi, 10:30 malam. Dia akan balik kerja. Dia kata, Ustaz, saya tak balik kerja pukul 5. Saya kata, pasal apa? Dia kata, kalau pukul 5 jam jalan. Habis Haji balik pukul berapa? Saya balik pukul 9. Tahu dia. Sampai rumah pukul 10:30. Esok pagi 4:30 nak pergi kerja pula. Allahu Akbar. Kita start kereta tak ada encik gear tuan-tuan, sampai dah jabat. Syukur tak? Syukur tuan-tuan. Walau gaji tak besar mana, gaji conet ya, tapi syukur ya Allah. Kita naik motor, start tengok-tengok tempat kerja kita ni tak jauh, 10 minit sampai. Tengah hari rehat sekejap, boleh balik makan nasi di rumah. Syukur. Ada ruang pukul 5 kita balik, 5:10 sampai rumah dah. Siap-siap semua, kita ada lebih kurang 2 jam untuk mai sembahyang maghrib. Maknanya apa? Syukur dengan nikmat hak Allah bagi. Walau gaji tak besar, tapi hidup kita okey. Kita mai kot Padang Serai ni tak mahal mana, takat RM2.50 boleh pergi makan lagi. RM3 boleh makan lagi. Nasi lemak RM1, okey, banyak. Telur separuh. Contoh, tak kot Padang Serai ni. Tapi payah dah jumpa RM1 telur separuh. Kalau boleh telur tu dia hiris, tapi tak boleh hiris lah. Dan ada. Kita tengok tu telur nipis semua lah ni. RM1 telur nipis, kedekut nama apa. Saya baru ni tuan-tuan pergi beli karipak. Karipak. Beli karipak tuan-tuan, nak buka puasa balik pergi. Orang makan karipak ni dia kena belah dua, tidak nampak gelojah sangat. Nak balut tu nampak gelojah sangat. Pecah dua kan. Belah dua tuan-tuan. Karipak ni 2 inti lah duduk dalam tu. Tu pun besar ni. Areng punya kedekut dan tengok orang meninggal lah ni. Kos tinggi tuan-tuan. Tu law ni tuan-tuan. Jadi fobia nak beli karipak. Nak beli karipak kena goncang. Penuh. Kalau nampak gaya tak penuh tu. Sedapnya karipak ni bukan pada karipak tu. Sedapnya karipak ni pada inti dia. Macam tuan-tuan makan roti canai. Sedapnya roti canai tu bukan pada roti canai tu, tapi pada kuah dia. Kuatnya hang tuah di mana? Tuan-tuan. Ada tu lah. Sedapnya roti canai ni bukan pada roti tu, tapi pada kuah dia. Tetapi beli roti canai, tiba-tiba dapat kuah cerai tuan-tuan. Kuah tu pun tawak hebiak ni. Duk esok tak mau dah. Pasal apa? Bukan pasal roti tu tak sedap. Tang dia tebak tu sakat sampai terbang roti tu. Tuan-tuan tarik pula. Hak tu nama dia pengotok. Hak tu terbang tu buat apa?
Kita biar elok-elok lah. Terpak. Orang tua-tua cukup marah, makan terbang-terbang. Tu yang benak hati perut tu, tuan-tuan. Semua main terbang. Lepas tu hafal Quran tak boleh. Lepas tu duk gaduh. Aku tak boleh hafal ayat lazim, kulhu pun tak lepas. Tak. Ni tahun ni nasib baik, alhamdulillah, insya-Allah lah. Insya-Allah lah kan. Tahun ni Ramadan boleh ikut di masjid. Ya. Kalau kena Ramadan lagu tahun sudah payah kita. Kita jenis orang tua, jenis benak perut ni tuan-tuan. Kulhu tiap malam. Jadi imam dah kita, clear dah. Tang imam tu clear dah. Canggih lah tuan-tuan. Tang imam ni canggih lah. Boleh angkat tanda good lagu ni dah. Tapi tiap-tiap malam kita kulhu. Rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua kulhu. Bagi salam. Tarawih. Mai rakaat 3 kulhu. Rakaat keempat kulhu. Sampai rakaat ke-8. Bini dia kata duk malam besok kulhu juga. Ni lekat imam kulhu. Ni kita nak abang-abang aturan perjalanan kehidupan manusia. Ni tambah pula kita sambut pula ni Isra Mi'raj. Tadi pagi saya sebut di radio Malaysia Kedah FM. 45 minit rancangan khas di Kedah FM radio. Tuan-tuan, kita faham apa dalam peristiwa dan kita nak faham apa dalam peristiwa Isra Mi'raj ni. Malam Ustaz Alim Nasir sebut dah. Dari sudut perjalanan Isra Mi'raj, dari sains dan teknologi. Malam ni nak cerita Isra dan Mi'raj dari sudut ibrah yang kita boleh ambil dan realisasikan dalam kehidupan kita. Tiap-tiap tahun kita didendangkan dengan cerita Isra Mi'raj. Tiap-tiap tahun. Tuan-tuan. Sudah tak tahu ada tak ada. Rasa tak ada orang. Tiap-tiap tahun kita dicerita, diberi gambaran, didendangkan dengan cerita Isra dan Mi'raj. Every year. Tapi soalannya, sejauh mana kita implementasikan cerita Isra wal Mi'raj ini dalam hidup kita. Sejauh mana kita faham, kita nilai dan kita bertadabbur dengan cerita yang Allah rakamkan dalam Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ilal akhirat ayat. Saya nak cerita pada kita daripada petikan ayat ini. Allah mulakan perjalanan sirah nabawiyah dengan cerita Isra wal Mi'raj ini. Bermula perjalanan Nabi dengan kalimah Subhana, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad, daripada Masjidil Haram sehinggalah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin yang kami berkati di sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Sebab apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuatan dan kebesaran kami. Ayat ni bila kita baca, ayat ni ayat yang membuktikan keesaan Allah, dan ayat ni adalah ayat yang berkisar dengan ilmu akidah. Kita faham sejarah Isra wal Mi'raj, dia bukan meniti di bibir kita saja, tetapi sejarah sirah nabawiyah ni yang merupakan mukjizat kedua terbesar
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita nak biar jadi pengajaran dan jadikan ianya sebagai benda cerita yang akhirnya boleh merubah kehidupan kita daripada hak tak elok jadi elok. Apa mukjizat yang pertama? Al-Quran. Mukjizat yang kedua yang terbesar yang diterima oleh Nabi, Isra wal Mi'raj. Satu malam ada dua peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam berlaku dua peristiwa besar. Pertama, peristiwa Isra. Diperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di kota Makkah. Kemudian Nabi berjalan, perjalanan Nabi merentas negeri dan daerah. Kita hari ini tak boleh rentas negeri, daerah dah boleh. Saya hari Ahad ni cucuk vaksin frontliner. Dah hari Ahad ni ketak pun ada juga. Mereka duk habak macam-macam. Mereka kata ustaz pilah cucuk, dia kata lepas-lepas cucuk mati terus. Hareng dia habak mati. Apa punca? Tak ada cucuk lagi duk gempak orang. Tu yang orang kita ni masalah semua tuan. Aku pun jadi takut. Lawak ada hak mai cerita, dia kata ustaz lepas ustaz cucuk tu kan ustaz demam sebulan. Saya kata tu dia aku tak boleh pergi mengajak mana demam sebulan. Nak agak-agak tak ada apa lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, nak sebut bila merentas daerah dan negeri. Akhirnya Rasulullah sampai ke satu kota yang namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Hebat tak perjalanan Allah mencorakkan perjalanan kehidupan seorang hamba Allah yang Allah paling sayang. Tuan-tuan, di dalam perjalanan inilah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dalam perjalanan ini, baginda ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, Jibril mengiringi perjalanan Nabi daripada Makkah sampai ke kota Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, di sanalah ketika mana Nabi sampai, Nabi salat sunat 2 rakaat. Sebelum perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram nak sampai ke kota Baitul Maqdis ini, di Masjidil Aqsa ini, Nabi dibelah dadanya. Dibelah dada Nabi secara hasi, dia panggil, secara benar. Iaitu ketika mana Sayyidina Umar berada bersama dengan Nabi di kota Madinah. Kata Sayyidina Umar dalam satu riwayat, aku nampak di dada Nabi ni kesan bedah. Dada Nabi dibedah sebanyak 2 kali. Ada riwayat sebut 3, ada riwayat sebut 2 kali. Pertama, dada Nabi dibedah di ketika mana baginda Nabi berada di rumah Halimatus Sa'adiyah di kota Bani Sa'ad. Waktu tu umur Nabi 5 tahun, 5 years old. Datang malaikat Jibril waktu umur Nabi 5 tahun, ditelentangkan Nabi. Waktu itu wajah Jibril menyerupai manusia dan kemudian dibedah dada Nabi. Dan kali kedua, riwayat menyebut bahawa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dada Nabi dibedah dan kemudian dimasukkan dengan 3 perkara. Pertama, dada Nabi dimasukkan dengan ilmu. Bedah dada Nabi dimasukkan dengan ilmu. Dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian ada 3 elemen yang dimasukkan dalam dada Nabi. Pertama, ilmu. Yang kedua, dada Nabi dimasukkan dengan iman. Dan yang ketiga, dada Nabi ditanam dengan hikmah. 3 benda ini dimasukkan dalam jiwa dan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu simboliknya tuan-tuan sama macam kita hari ini. Nak mai menghadap Allah, nak semayang di rumah ke, di masjid ke, di surau ke, di tempat kerja ke, di mana pun kita nak semayang, jaga dulu hati kita supaya perhubungan kita, connection kita dengan Allah baik. Sebab tu kita nak hidup kita ni jadi elok. Hidup kita ni kita nak dia dicorak dan dicatur dengan kehidupan yang baik. Nak baik lagu mana kalau tidak ada connection baik dengan Allah. Sebab tu hidup kita nak berjaya, kita nak dapat kerja elok, nak bahagia, nak nak kekal sihat, semua ni connection kita dengan Allah. Kalaulah hidup kita baik dan kita jaga perhubungan kita dengan Allah ni baik, maka sudah tentu Allah akan beri kita dengan petunjuk dan rahmat Allah. Itu setiap pagi tuan-tuan tengok kita bangun pagi, kita selalu doa ke Allah. Doa, dalam doa kunut pun kita selalu doa, Allahumma hdini fi man hadait. Bangun pada tidur kita minta petunjuk dah. Ya Allah, bagilah aku petunjuk sebagaimana jalan yang kau dah bagi petunjuk. Kita minta petunjuk ni daripada Allah. Sebab kita ni manusia yang pendek akal. Kita tak boleh fikir, bukan takat sehari lagi, bahkan seminit nak main ni pun kita tak tahu apa nak jadi. Bukan takat 4-5 hari, bahkan sehari ni, seminit lagi ni nak jadi apa kita pun tak tahu. Sebab tu apa yang penting ialah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Barulah Allah bagi kita petunjuk. Nabi ketika mana Jibril buka pintu kepada Nabi SAW, Jibril dia buka pintu. Akhirnya ketika mana Jibril bedah dada Nabi itu, selesai bedah dada Nabi, barulah ditayangkan nampak pada langit itu awan ataupun langit yang dibuka pintunya. Nabi SAW dapat melihat dengan jelas pintu-pintu langit terbuka. Tuan-tuan, ada dua keadaan yang Allah mengizinkan pintu langit terbuka. Pertama, pada malam Isra wal Mi'raj yang diperjalankan baginda Nabi SAW. Yang kedua, Allah izinkan pintu langit ni terbuka pada malam Ramadan Al-Mubarak. Ramadan, satu bulan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan. Allah izinkan pintu langit terbuka dan kemudian Allah tutupkan pada malam akhir Ramadan. Ni tadi ni Tok Imam baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Doa ni kita baca daripada awal Rajab sampai Sya'ban, kemudian Ramadan. Nanti jangan pula bila sampai dah Ramadan, kita dah diberikan kesempatan duduk dalam bulan Ramadan, tapi kita tak manfaatkan ruang masa yang ada. Kita minta berkat Rajab, berkat Sya'ban, dan sampaikan kita bulan Ramadan. Dah sampai Ramadan nak buat apa? Buat ibadat. Tapi rupa-rupanya bila sudah sampai Ramadan, dia jadi letih, lesu pula dah. Sedangkan kita dah doa dah, kita duk berdoa dah, ya Allah bagilah sampai kami dengan Ramadan. Kami nak masuk madrasah tarbiyah Ramadan ni, kami nak merasai bagaimana indahnya Ramadan. Tuan-tuan, tapi sayang 1000 kali sayang kalau kita tidak memanfaatkan ruang masa Ramadan yang Allah berikan untuk kita. Ni Rajab, satu bulan yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah.
linuriyahu min ayatina. Yang inilah ayat yang menunjukkan dasar dan ilmu akidah. Orang yang beriman, yang meyakini Allah itu esa, Allah itu satu, sudah tentu dia yakin dan percaya. Ini berita yang dibawa oleh Allah, yang punya hikmah, yang terkandung 1001 rahsia agung Allah, sehinggalah Allah perjalankan baginda Nabi hanya satu malam. Perjalanan yang merentas sempadan. Tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW naik ke langit pertama, perjalanan daripada permulaan pintu langit pertama nak pergi kepada penghujung langit pertama, jarak perjalanan itu kata Nabi 500 tahun. Jarak perjalanan ni 500 tahun daripada pintu pertama syurga, pintu pertama langit pertama, sehinggalah keluar pada pintu langit pertama ni, perjalanan itu 500 tahun. Habis langit pertama nak pi kepada langit kedua, jarak dia 500 tahun juga. Masuk pintu kedua, langit yang kedua, nak pi, nak keluar pintu langit kedua, 500 tahun. Tuan-tuan darab tengok, ada 7 lapisan langit. Allahu Akbar. Semuanya ini linuriyahu min ayatina, untuk menandakan tanda-tanda kekuasaan kami. Yakin tak? Yakin. Percaya tak? Percaya. Apa lagi kalau itu pun Allah boleh buat, mengambil hambanya diperjalankan malam hari dengan hanya satu malam. Tuan-tuan, bahkan lebih daripada itu pun Allah boleh buat. Dunia yang kita duduk ni hanya sikit dan sekecil itu. Dunia ni kita boleh rentah, kita boleh naik kapal terbang, boleh pusing tuan-tuan. Ni dunia yang hanya sekecil ini. Apatah lagi angkasa Allah yang Allah miliki seluruhnya. Tadi saya sebut di radio Kedah FM tuan-tuan, ketika mana kita yang duduk atas dunia ni, semua kita ni makhluk. Tuan-tuan makhluk, saya pun makhluk. Udara yang Allah bagi kat kita yang kita tak nampak ni pun makhluk. Bahkan tuan-tuan, sebelum Nabi nak bergerak itu, Nabi diuji. Bahkan ujian ini kata Nabi, aku diuji 2 kali ganda daripada umat aku. Ujian yang Nabi sampai, yang Nabi dapat ni lebih daripada umat Nabi SAW. Kita Allah uji sikit tuan-tuan, hangat. Nabi bahkan Allah uji lebih besar daripada kita. Tuan-tuan tengok mula-mula Nabi ditabal menjadi Nabi dan Rasul waktu itu. Nabi duduk di kota Mekah, tempat kelahiran Nabi. Tuan-tuan, lama mana? 53 tahun. Nabi duduk di tempat kelahiran Nabi di kota Mekah 53 tahun. Sebelum Allah perintahkan Nabi berhijrah ke kota Madinah dan Nabi wafat umur 63 tahun. Semua syariat itu berlaku di kota Madinah. Hanya solat sahaja bentuk syariat satu-satunya yang Allah turunkan di kota Mekah. Solat. Sebelum Nabi nak wafat, sebelum Nabi nak berhijrah, lebih kurang beberapa bulan selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, tuan-tuan, sebelum itu Nabi diuji dengan ujian yang besar. Pak menakan Abu Talib meninggal dunia. Kemudian isteri yang Nabi kasih, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia. Selang beberapa tahun itu Nabi tidak menerima wahyu daripada Allah. Subhanallah. Nabi di pulau dalam masyarakat dia. Nabi kerajaan Mekah pada masa itu dia buat satu notis. Siapa yang
berurusan dengan Muhammad dan keluarga Muhammad, semuanya akan dipenjarakan. Selama mana? 3 tahun. Bukan 3 hari, 3 tahun Nabi di pulau dalam masyarakatnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sedih tak? Sedih. Pak menakan meninggal, tuan-tuan, isteri meninggal, yang duk support ni tiba-tiba meninggal. Sedih tak? Sedih. Sedih ni pun makhluk. Sebab tu kadang-kadang bila kita ditimpa dengan kesusahan, sedih kita, Nabi ajak kita dengan satu doa. Tuan-tuan, bila sedih sangat, bila kita dah terlalu sedih, down, ambil tangan kanan, pegang di dada kiri, doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebab apa? Sebab sedih ni makhluk. Yang menjaga sedih ni juga ada malaikat dia. Setiap makhluk ni ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk jaga. Dan di antaranya, bila ada sedih, ada makhluk ni sedih, ada malaikat yang menjaga sedih ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allah angkat sedih tu nanti, dan Allah berikan, kurniakan kita dengan keseronokan, kegembiraan. Hadirin yang dikasihi sekalian, ibrah yang kedua menunjukkan bahawa bila umat Islam kuat, bila orang kuat, dia kuat dia dengan iman. Nabi pernah sebut, kuat manusia bukan letak pada anggota tubuh badannya. Laisa syadidu bisur'ah. Sur'ah ni baca dengan sad, bukan sur'ah, bukan sin. Sur'ah tu laju, yang ni baca dengan sad. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata, yang bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang bertinju. Bukanlah orang yang kuat ni orang yang menang bertinju. No. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Berkata, tapi orang yang kuat ialah orang yang boleh tahan marah dia. Tu orang kuat. Orang kuat bukan orang yang menang bertinju, duk pergi tombok orang dia kuat, orang rebah dia menang. Bukan. Tapi Nabi kata orang yang kuat adalah orang yang boleh tahan api kemarahan dia. Jadi kita ni yang hidup dalam suasana ni, sebenarnya kita cari apa lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan dah ada semuanya dalam hidup kita. Semuanya dah ada dalam hidup kita. Kita dah ada isteri, kita dah ada anak-anak, kita ada keluarga, kita ada suami, kita ada anak, kita ada ayah, kita ada adik-beradik, kita ada kenderaan. Walau tak besar, kita ada rumah. Walau tak besar, kita ada jiran yang baik, kita ada masjid, kita ada segalanya. Sebab tu balik pada jalan Allah, mengambil ibrah yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Yakin pada Allah dengan sebenar-benar keyakinan, akhirnya Allah akan ganjarkan kita dengan ganjaran yang melimpah roh. Soalnya apa? Isra wal Mi'raj, Nabi terima wahyu yang besar sampai kepada dunia secara direct dan langsung. Apa dia? Salat. Salat sahaja yang menjadi penghubung kita dengan Khalik, kita dengan Allah. Makhluk kita, Khalik Allah pencipta, yang menjadi penghubung kuat antara kita dengan Allah, salat. Penting tak penting solat? Bila sampai wafatnya baginda Nabi, dekat-dekat nak wafat, ketika mana dada Nabi kencang, malaikat Israel nak cabut dada nyawa Nabi, waktu itu Nabi pesan pada kita. Nabi pesan, Nabi kata as-salah, as-salah, as-salah 3 kali. Dan riwayat menyebut bahawa ini adalah hadis yang terakhir sebelum Rasulullah wafat. Maknanya apa? Nabi nak pesan, jaga semayang, jaga semayang. Wasiat yang besar dan terakhir yang disampaikan oleh Nabi.
Nabi terima direct daripada Allah, dan kemudian Nabi pesan ketika mana Nabi nak wafat di kota Madinah dengan kalimah salat, salat, salat. Kalau hak ni tak boleh nak jaga, tuan-tuan tengok hidup kita akan celaka. Tapi kalau yang ni boleh jaga, tuan-tuan akan tengok kita akan meniti kehidupan kita dengan baik, tenang, sejahtera, bahagia. Tuan-tuan tengok orang-orang yang bahagia. Orang ni dia jaga salat. Tapi kalau hidup dia serabut, hidup dia terabai, anak-anak dia, isteri dia semua terabai, tuan-tuan cek balik pada ibadat salat kita. Sebab itu penting kita duduk dalam majlis ilmu supaya kita bina kekuatan ni, supaya kekuatan connection kita dengan Allah juga kuat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita faham dengan ibrah ini. Mudah-mudahan bila kita sebut dengan Isra wal Mi'raj, kita faham 3 benda sudah. Cerita banyak, panjang. Nak sebut kata tentang mukjizat Nabi ni banyak sangat. 1000 dengan mukjizat Nabi ni. Tapi kita cerita tentang Isra Mi'raj, kita faham 3 benda sudah. Rumusan dia, khulasah dia, mukhtasar dia. Apa dia? Kita faham dengan 3 benda. Pertama, tuan-tuan, connection kita dengan Allah. Jaga perhubungan kita dengan Allah. Yang ni. Nabi pergi jumpa dengan Allah, maknanya connection kita dengan Allah. Yang kedua, apa khulasah yang kita dapat? Keyakinan kita pada Allah. Apa pun yang mai dekat kita, yakin Allah akan bagi dengan penuh hikmah. Kadang-kadang Allah tarik satu benda, rupanya Allah nak ganti lebih baik daripada apa yang Allah tarik. Yakin. Kita hilang satu benda, rupanya Allah nak bagi lebih baik daripada apa yang kita hilang. Yakin dengan Allah. Kedua. Ketiga, apa khulasah yang kita dapat, rumusan dia? Yang ketiga, dalam Isra wal Mi'raj ini, yang ketiga ialah semua perkara ini datangnya dan diatur, dicatur, dicongok oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hidup kita jangan pernah rasa bimbang. Sebab semua ni Allah dah catur kebaikan untuk kita. Kalau rasa susah, pegang dengan 3 benda. Kalau kita rasa susah, kalau kita rasa down, kita rasa tak semangat, tuan-tuan pegang dengan 3 benda. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, tuan-tuan jangan pernah tinggal selawat 1000 kali sehari. Payah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, 100 kali sehari. Tuan-tuan pun pelekat dah dekat tu, buat banner. Sudahkah anda berselawat hari ini? Tu bagus tu. Dia peringat kita, remind. Jadi sehari selawat 100 kali sehari. Kedua, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau dah down sangat, yang kedua ni buat apa? Kata Imam Al-Ghazali, banyakkan solat duha. Jangan tinggal solat duha 4 rakaat. Tiap-tiap hari buat. Selawat 100 kali, solat duha 4 rakaat, dan yang ketiga solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sekarang ni subuh lewat dah tuan-tuan. Makna ada ruang masa untuk kita solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Solat sunat fajar dia panggil 2 rakaat. Saya ulang, kalau kita rasa down dengan hidup kita, jangan ditinggal dengan 3 benda ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, solat sunat fajar lah. Yang kedua, solat sunat duha 4 rakaat. Yang ketiga, selawat kat Nabi 1 kali. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita cernakan semua ni dalam hidup kita. Connection ini, connection yang baik, akhirnya kita dapat yang baik. Kita nak orang hormat kita, kita kena hormat orang. Kita nak yang baik, kita kena buat yang baik. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu ganjaran daripada pengajaran Isra wal Mi'raj ini. Alright? Makasih banyak. Kita jumpa dan jumpa lagi. Jaga diri elok-elok. Selamat
menyambut bulan Sya'ban pula. Kita selamat nyambut raya, mak nyambut Sya'ban. Nah, makasih banyak. Aku lu qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.